لم شؤون الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت هيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهم النبيين وإلهمنا ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kuliah pada malam ini memberikan kefahaman buat saya khususnya dan amnya buat semua. Moga-moga dengan kuliah ataupun dengan penghuraian murajaah kita bersama-sama dalam biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya pada bulan Rabiul Awal, insya-Allah. Hari ini kita sambung tentang orang-orang di sekeliling baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan wanita. Macam yang hari itu kita cerita tentang bahagian lelaki, hari ini adalah tentang wanita. Yang pertamanya adalah pastilah isteri-isteri dan anak-anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita dah huraikan dalam 2-3 hari lepas, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi. Dan diikuti dengan Arwah binti Abdul Muttalib yang merupakan ibu saudara Nabi. Yang sebenar nama dia Arwah binti Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dia merupakan ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu saudara Nabi, dan kemudiannya dia ni adalah seorang penyair yang hebat masa zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Safiyah binti Abdul Muttalib yang merupakan ibu saudara juga kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat yang sahih dia adalah adik-beradik seibu dan sebapa dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi yang syahid di peperangan Uhud. Hamzah tu. Beliau juga ibu kepada Zubair bin Awam, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga, berhijrah bersama-sama dengan Nabi ke Madinah, seorang yang bersemangat wajar dan berani, terutamanya ketika peperangan Uhud. Maka ada dalam peristiwa peperangan Uhud ni, bahawa ketika waktu peperangan Uhud inilah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kecederaan yang sangat teruk. Di mana ketika itu ada anak panah kan, dia masuk pada susuknya pada pipi Nabi sehingga pecah geraham Nabi. Ini dalam peperangan Uhud. Pecah ni geraham Nabi itu. Maka
sahabat Nabi kita iaitu Tolha, bukan Tolha. Ada seorang sahabat Nabi yang dia gigit lalu dia keluarkan melalui giginya untuk mengeluarkan panah daripada mulut baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga yang menggigitnya itu juga pecah giginya. Kenapa dia buat demikian? Kerana dia ingin merasai sama sakit sebagaimana dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok dalam peperangan Uhud ini juga ada cerita bagaimanakah yang dikatakan peperangan ini adalah peperangan yang banyak dikisarkan atau banyak diceritakan. Satu, peperangan Uhud. Kedua adalah perang Badar. Yang ketiga adalah Atikah, iaitu ibu saudara Nabi. Ibu saudara maknanya bapanya adalah Abdul Muttalib. Dia ni, Atikah ni memiliki keistimewaan iaitu dia boleh mentafsir mimpi. Dan itulah yang menyebabkan dia memeluk agama Islam. Atikah ini merupakan ibu kepada Ummu Salamah, iaitu siapa? Iaitu Ummu Salamah ini adalah isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya kita ramai kenal iaitu Ummu Aiman, iaitu siapa dia? Ummu Aiman ini adalah pengasuh Nabi. Pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mewarisi Ummu Aiman ini daripada bapanya dan dia dimerdekakan. Maknanya Ummu Aiman ini satu ketika dulu menjadi hamba sahaya. Rujukan kitab Asy-Syama'il. Bukan. Saya pakai kitab, bukan kitab. Saya pakai buku daripada biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa mereka menggelarkan dia sebagai Ummi, iaitu ibu? Dia panggil Ummi ini sebab mengatakan dia adalah sebahagian daripada ahli keluarga baginda Nabi. Yang bersama dengan baginda Nabi kita yang kaum wanita pastilah ibu susuan baginda Halimah As-Sa'adiyah binti Abi Zu'ain atau Abdullah bin Haris. Beliau merupakan ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ada juga Rasulullah ni ada adik-beradik susuan iaitu Abdullah bin Haris, Anisah binti Haris dan Syaimah binti Haris. 3 adik-beradik susuan baginda. Iaitu kita tahu bahawa ketika lahirnya baginda Nabi, dia berpisah bersama dengan ibunya Aminah selama 4 tahun untuk disusukan. Itu adalah tradisi orang-orang Arab. Kemudian Syaimah iaitu saudara susuan juga. Bukan ibu susuan tapi saudara susuan. Beliau adalah adik-beradik susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya anak kepada Halimah Sa'adiyah ataupun anak susuan Halimah Sa'adiyah ni. Jumamah binti Abi Talib. Beliau merupakan sepupu Nabi dan adik-beradik kepada Ummu Hani. Seterusnya Ummu Ayyub Al-Ansariyah. Nama sebenarnya Ummu Ayyub bin Qais bin Amru bin Amirul Qais. Beliau merupakan isteri kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Iaitu siapakah Abu Ayyub Al-Ansari ni? Sahabat Nabi yang masyhur. Dan seterusnya adalah Ummu Bashar bin Bara bin Marur dan nama yang lain dipanggil sebagai Khulaidah. Apakah keistimewaan Ummu Bashar ni? Orang yang paling faham dan mendalami ilmu terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adalah Ummu Habibah iaitu sepupu Nabi. Ummu Haram yang merupakan ibu saudara kepada Anas bin Malik. Ummu Haram ini adalah ibu saudara Anas bin Malik. Ummu Hakam binti Zubair bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dia ni siapa? Sepupu Nabi. Ada setengah yang mengatakan bahawa namanya ialah Safiyah dan mengatakan Ummu Hakim dan Atikah. Beliau merupakan salah seorang perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hakim isteri Akramah bin Abu Jahal. Namanya ialah Ummu Hakim bin Al-Haris bin Hashim bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Dia merupakan isteri kepada Ikrimah bin Abi Jalal. Memeluk Islam bersama suaminya Ikrimah yang merupakan anak kepada Abu Jahal.
Beliau memiliki keberanian yang sangat luar biasa dan pernah menyertai peperangan bersama suaminya. Maknanya kalau kita tengok perempuan pun dia pergi berperang. Dan dalam peperangan tentera Rom yang mengakibatkan suaminya syahid ketika itu. Kalau dalam peperangan tentera Rom ni, iaitu kadang-kadang kalau tak silap saya tentera Rom ni dalam kisah tentera Al-Fatih ni. Ummu Darda, isteri kepada Abi Darda. Gelarannya ialah Ummu Darda Asyugra dan dia merupakan isteri kepada Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi yang sangat masyhur. Dia sangat faqih dalam mendalami ilmu agama dan juga perawi hadis Nabi. Seterusnya adalah Ummu Ruman, isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni beliau orang yang pernah berbai'ah dengan baginda Nabi dan berhijrah bersama dengan baginda ke Madinah. Ummu Hani, cousin Nabi. Dia merupakan antara cousin yang paling banyak ataupun sepupu Nabi, juga yang di antara perawi hadis yang banyak. Dia simpan hadis Nabi. Asma binti Abu Bakar, iaitu anak kepada Abu Bakar. Dia yang terawal masuk Islam selepas 17 orang di Mekah. Kita tengok lagi. Gelaran yang diberikan oleh Nabi ialah Zatun Nat, kain yang bermaksud yang mempunyai 2 tali pengikat. Ia mendapat gelaran itu ketika peristiwa hijrah Nabi bersama bapanya Abu Bakar yang ketika itu tiada tali untuk mengikat bekas makanan untuk baginda Nabi SAW. Lalu mengambil satu dari tali pengikat pinggangnya. Orang yang paling banyak berjasa kepada Nabi dalam peristiwa hijrah kerana berulang-alik membawa bekal makanan ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur. Ni Asma bin Abu Bakar. Banyaklah lagi sebenarnya yang di kalangan wanita-wanita yang bersama-sama dengan Nabi. Contohnya Sumayyah binti Khayyat, isteri kepada Yasir bin Amir bin Malik, seorang sahabat Nabi. Dia panggil sebagai Ummu Ammar bin Yasir. Kisah yang sangat masyhur kerana apa? Kita tahu kisah Sumayyah ni. Ada sampai lagu dia. Adalah dia diseksa kerana memeluk agama Islam. Beliau merupakan perempuan yang pertama mati syahid di dalam Islam dan dijanjikan syurga buat Allah Subhanahu Wa Taala buat Sumayyah. Seterusnya adalah Asy-Syifa binti Abdullah. Asy-Syifa binti Abdullah, gelarannya ialah Ummu Sulaiman, memeluk agama Islam sebelum peristiwa hijrah dan berhijrah bersama dengan Nabi ke Madinah, merupakan salah seorang perawi hadis Nabi. Maknanya ramai wanita. Tapi yang betul-betul masyhur adalah Aisyah. Kemudian adalah Fatimah binti Al-Khattab, merupakan adik-beradik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Fatimah binti Qais, beliau adalah kakak kepada Al-Dahhak bin Qais, seorang sahabat Nabi yang terkenal. Banyaklah. Kalau yang ni kita tengok yang paling glamour-glamour ni, Hindun binti Atbah. Ini kisah Hindun ni. Siapa ingat kisah Hindun? Hindun ni akhirnya mengikut juga Nabi. Nama sebenarnya ialah Hindun binti Atbah bin Rabi'ah bin Abdusham bin Abdul Manaf Al-Quraisyah. Beliau adalah isteri kepada bekas pemimpin musyrikin, iaitu Abu Sufyan bin Harb dan ibu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Orang yang pernah memamah isi perut Sayyidina Hamzah ketika peperangan Uhud dan akhirnya memeluk Islam ketika pembukaan kota Mekah bersama suaminya Abu Sufyan bin Harb. Inilah Hindun ni yang dia punya marahnya dengan Sayyidina Hamzah ni sebab apa? Dialah yang panah kepada pemimpin Abu Sufyan ni. Maka ketika dalam satu peperangan dia buat apa? Dia bagi upah orang untuk panah kepada Sayyidina Hamzah ni. Ini berlaku depan mata Nabi. Kemudian setelah dia bunuh tu, setelah ni kan dia jatuh, dia ambil pedang, dia ambil pisau, dia toreh. Lalu dia keluarkan jantung Sayyidina Hamzah. Punya marahnya dia ketika itu untuk membalas dendam.
Lalu dia nak makan. Dia nak makan depan Nabi. Nabi masa tu tengok dalam keadaan menitik air mata Nabi. Tetapi Allah tak izin. Kerana apa? Kerana hati ataupun jantung Saidina Hamzah itu adalah sangat mulia. Tak lepas masuk kat mulut dia. Tetapi kalau ikutkan peristiwa itu, baginda Nabi kita sangat marah. Sangat-sangat kecewa dengan tindakan Hindun. Tapi akhirnya baginda Nabi kita memaafkan dan hidayah itu benar milik Allah. Akhirnya Hindun masuk juga agama Islam. Sama juga kalau kita tengok dalam peristiwa bagaimanakah Nabi pergi Taif. Macam pagi tadi duk cerita kan. Nabi pergi Taif untuk membawa risalah kebenaran untuk menyebarkan Islam. Namun Nabi kita disambut dengan batu-batu. Dengan balingan batu. Ada ulama yang mengatakan ketika baginda Nabi kita keluar daripada rumahnya, jubahnya serba putih. Putih dan bersih. Tetapi apabila Nabi sampai di Taif, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan Islam di Taif, tetapi Nabi kita disambut oleh balingan batu-batu. Maka ketika itu penuh darah Nabi ini daripada jubah yang putih tadi tu penuh dengan darah-darah, penuh merah. Mereka juga turut ambil batu ni baling kepada kaki Nabi ini sehingga kaki Nabi, kasut Nabi dipenuhi dengan darah. Berjalanlah Nabi balik dalam keadaan yang penuh darah. Sehingga kan ketika itu malaikat yang menjaga gunung-gunung di Bukit Taif dia cakap kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah engkau mengizinkan aku meruntuhkan seluruh gunung-gunung ini untuk ditimpakan ke atas penduduk-penduduk Taif?" Kalau kita lah, Alhamdulillah lah. Padanlah muka dia, rasakan lah. Kalau kita kena macam tu. Tapi apa kata Nabi kita? Jangan. Jangan buat macam tu. Nabi kita kata. Mungkin ada di kalangan keturunan-keturunan mereka yang keluar daripada sulbi mereka itu akan beriman kepada Allah dan Rasul. Begitulah sifat pengasih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan laqad ja'akum rasulun anfusikum azizu alaikum ma anittum harisu alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya Allah itu rauf dan rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka sifat Allah itu dipakaikan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya tidaklah sentiasa untuk membalas, tidaklah sentiasa untuk menyimpan dendam. Itulah pengajarannya kepada kita hari ini. Kesan daripada apa yang Nabi kita lalui itu, kesan daripada apa yang Nabi kita perjuangkan, itulah kesan nikmat Islam, iman dan ihsan yang sampai pada dada kita hari ini. Kalau tanpa perjuangan Nabi kita, tanpa perit jerih Nabi kita, tanpalah Nabi kita ini berdarah, berperang, Islam itu tidak akan sampai pada kita hari ini. Mana mungkin kita boleh kenal Allah? Mana mungkin kita ini boleh mengenal akan siapakah pencipta kita? Jika Nabi kita itu tidak menyampaikan kepada kita. Begitu besar pengorbanan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sangat. Betapa dia merindui dan mencintai kita. Lebih daripada kita merindui dia. Maka bulan Rabiul Awal ini adalah bukti di mana Bukit Uhud itu satu ketika dahulu dia pernah bergoncang kerana rindukan Nabi. Ini bukit ni, rindukan Nabi. Akhirnya Nabi buat apa? Nabi tendang bukit itu. Berhentilah mereka ataupun gegaran gunung itu apabila Nabi telah mula menendang, menunjukkan bahawa sabar. Aku juga rindu padamu. Inilah kisah dia. Bagaimanakah baginda Nabi kita? Kalau kita tengok pernah satu ketika dahulu, Nabi dengan Aisyah, isteri kesayangan Nabi selepas kepada Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Maknanya yang kedua dipanggil Ya Humairah, pipi yang kemarahan yang dipanggil kepada panggilan kepada Aisyah. Maka Aisyah ini pernah minta pada Rasulullah, Ya Rasulullah, doakanlah aku ya Rasulullah. Maka ketika itu baginda Nabi kita angkat tangan. Angkat tangan Nabi.
doakan Aisyah. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa Aisyah yang telah berlaku sekarang, yang akan datang ataupun yang terkemudian. Yang zahir ataupun yang batin, ya Allah. Dia doa tu je. Kau ampunkanlah dosanya. Maka ketika itu, Aisyah ni buat apa? Aisyah ni seronok, gembira, senyum lebar dia. Seronok dia. Maka Aisyah ni, disebabkan gembiranya, Nabi tanya, wahai Aisyah, kau suka ke Aisyah? Dia kata. Apa ya Rasulullah, pastilah aku suka. Sampai kegembiraan Aisyah tu, Aisyah sembamkan mukanya di atas pangkuan Nabi. Maka ketika itulah Nabi kita cakap pada Aisyah, wahai Aisyah, itulah doaku setiap malam untuk umat-umatku. Ya Allah. Makna kita hari ini je sekalian dapat juga doa yang didoakan kepada Aisyah tu kita dapat hari ini. Berkat juga. Kesan daripada doa Nabi itu mendoakan kita. Masih lagi ada beberapa golongan yang tidak diberikan petunjuk dan hidayah, tetap juga Nabi doakan. Bayangkan kalau Nabi tak doakan, hancur luruhlah kita punya alam ini. Kalau yang Nabi doakan pun banyak kebatilan, banyak benda-benda yang tidak baik berlaku di alam dunia. Kalau Nabi tak doa, lebih teruk. Lebih teruk kita hari ini. Okay, inilah sebenarnya bagaimana kita nak memupuk kecintaan Nabi dalam jiwa kita. Kerinduan kita kepada Nabi dalam jiwa kita. Untuk kita merenung akan perjuangan-perjuangan Nabi. Bagaimanakah para sahabat Nabi yang bersama-sama dengan Nabi. Kalau kita tengok dalam perang, kalau tak silap saya perang Uhud. Ketika Nabi kan, yang diserang, ada harta kan. Maka Nabi kita ni diserang daripada panah-panah dia bermacam-macam. Datanglah seorang sahabat Nabi, dipanggil Tolhah. Abdillah ini dia datang memeluk Nabi. Peluk dengan erat Nabi ni sebab ketika itu Nabi sedang dihujani dengan anak-anak panah. Dia peluk erat, sungguh dia peluk pada Nabi sehingga badannya di belakang penuh tercacak-cacak anak panah tersebut. Akhirnya Tolhah ini jatuh menggelusur di atas kaki Nabi. Pergilah dia. Maka jawab Nabi kita, sabda Nabi, wajibak Tolhah, wajiblah Tolhah ini masuk ke dalam syurga. Begitu kasihnya sahabat Nabi sampai tak fikir akan keadaan diri mereka. Cintanya mereka kepada Nabi itu melebihi daripada cinta buat diri mereka sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Menghabiskan segala harta. Tidak ada satu pun dia tinggalkan untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga Nabi tanya, wahai wahai Abu Bakar, apa kau tinggalkan untuk anak bini? Apa jawab Abu Bakar? Cukuplah engkau dan Allah dalam hati kami. Begitulah perjuangan-perjuangan nak membawa Islam hari ini sampai pada kita hari ini. Kalau siapa yang ada kesempatan dari segi kewangan, dari segi kederat, dari segi masa, pergilah bawa seketul jasad kita ini, jejakkan kaki di depan makam baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam demi melahirkan rasa rindu kita pada Nabi. Demi melahirkan rasa cinta kita pada Nabi. Bawa diri kita ni. Maka ketika itulah kalau kita dengar cerita tentang Nabi, kalau mengalir air mata kita ni, Nabi tahu. Kalau kadang kita dengar cerita Nabi, kita tergelak. Nabi tahu. Dan inilah yang Nabi rindukan kepada umat-umatnya yang tidak pernah dia bersua muka hatta kita bertemu dengannya. Maka bulan Rabiul Awal ini kita sambut tak lama lagi dalam 12 Rabiul Awal. Walau apa pun jenis kecaman yang orang kata, kita sambut demi untuk Nabi yang kita sayang. Kemunculan Nabi yang membawa hidayah buat kita. Kemunculan Nabi yang sentiasa mendoakan kita. Nabi yang akan tunggu kita di pada tiga tempat. Ketika Aisyah tanya, ya Rasulullah, ketika di sana, kat mana kami nak jumpa engkau ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, kau cari aku daripada tiga tempat. Yang pertama, kalau kau tak jumpa aku, kau cari aku di mizan. Tempat timbangan amal umat-umatku. Aku akan tunggu di situ. Untuk apa Nabi kita tunggu kat situ? Minta ampun, minta maaf pada Allah. Dia tengok
umatnya sedang ditimbang satu persatu. Kerja Nabi buat apa? Ya Allah, kau ampunkanlah umatku. Ya Allah, kau selamatkanlah dia. Ini kerja Nabi kita. Kalau tak jumpa di mizan, kau carilah tempat yang kedua, iaitu di Telaga Al-Kausar. Kau cari aku di situ. Ketika itu aku sedang memberikan minuman kepada umatku dengan tapak tanganku. Maka ada ulama tasawuf mengatakan tidak ada nikmat melainkan apabila kita di sana nanti dapat minum daripada telaga, daripada tangan Nabi itu dah cukup rahmat, dah cukup. Dan yang ketiga Nabi kata, kau tak jumpa aku di dua tempat ini, kau carilah aku di Sirat, titian Sirat. Maka bila kita lalu dekat titian Sirat, seorang demi seorang Nabi akan tunggu, sujud Nabi akan tunggu di hujung. Dia tengok umat dia sedang lalu satu persatu. Dia akan minta ampun, minta maaf pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah hamba-Ku ini, ya Allah. Ampunkan hamba-Mu, ya Allah. Yang sentiasa berselawat kepadaku, ya Allah. Yang sentiasa mendoakan aku, ya Allah. Yang sentiasa memuliakan aku ketika mereka hidup, ya Allah. Ini kerja Nabi kita. Maka kita nak masuk syurga. Syurga itu milik Allah, tapi kuncinya itu ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tengok bagaimanakah Nabi mula mendidik kita. Bagaimana Nabi mula mengajar kita. Bagaimana Nabi ini mendidik kita walaupun kita tidak pernah bertemu dengannya, tapi jauh daripada sudut hati kita. Memang kita nak bertemu dengan baginda Nabi walaupun dalam mimpi hanya sekali. Tuhan minta dengan Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah. Rayulah dengan Allah. Ngemislah dengan Allah. Sentiasa kita minta pada Allah agar Allah ini sentiasa memilih kita. Bagi mereka yang ada kelapangan dari segi wang ringgit, bawalah diri ini pergi. Pergi di depan makam baginda Nabi. Pergi. Untuk kita sama-sama meraihkan. Maka nak sampai dah ni 9 hari bulan. Debaran demi debaran makin terasa. Cinta kepada Nabi dah makin terasa. Ulama-ulama kita kalau bercerita, dengar kasidah pun dah menangis. Kalau dengar kasidah yang mula-mula kita buat, buka tu, mereka dah menangis teresak-esak. Bagaimana kesan cinta mereka kepada Nabi. Maka kita nak buat apa? Pergi majlis-majlis macam tu. Kita nakkan cahaya daripada dada mereka tu mengalir dalam hati kita yang penuh dengan kejahilan, penuh dengan dosa. Kita bukan mulia mana pun. Kita hanya nak menumpang sikit je cahaya daripada mereka untuk kita rasa juga bagaimanakah cinta mereka kepada Nabi. Bila kita tengok, kita renung akan perjuangan Nabi ini. Apa pun hinaan, apa pun masalah, apa pun ujian, apa pun pandangan orang pada kita, kita dah tak peduli apa. Cukuplah kita renung bagaimanakah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya perjuangan. Bagaimana nak latih hidup kita ini sentiasa cinta pada Nabi. Lekatkan pada diri kita ini sentiasa hidupkan sunnah. Ajar bersiwak. Kalau tak biasa bersiwak, ajar bersiwak. Kalau kita ini tak biasa nak potong kuku setiap hari Jumaat, ajar potong kuku. Ajar, ikut semua sunnah baginda. Nabi kita ajar semua benda. Pakai selipar kaki kanan pun Nabi ajar. Lucut selipar kaki kiri pun Nabi ajar. Masuk tandas kaki kanan pun Nabi ajar. Keluar tandas kaki kiri pun Nabi ajar. Semua Nabi ajar kita. Ingatkanlah hanya untuk sunnah Nabi. Bagaimana kita nak hidupkan agar melekat dalam hati kita ni cinta pada Nabi. Apabila sampainya cinta, tangisan kita, Nabi lebih nangis daripada kita. Sayangnya Nabi pada kita. Sebab itulah sampai Nabi Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa minta pada Allah, ya Allah, aku ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur, kita syukur tidak ada nikmat yang mampu kita ungkapkan hari ini, lahir-lahir kat dunia. Kita dah jadi umat Nabi. Syukur sangat. Tapi cuma kita nak minta sedikit pandangan Allah. Ya Allah, pandanglah kami, ya Allah. Kami minta secepis je, ya Allah. Kasihanlah kami. Allah tahu kita penat. Allah tahu kita sakit. Allah tahu perasaan kita. Allah tahu kita tak ada duit. Allah tahu kita banyak utang. Allah tahu segala-galanya yang kita lalui. Semua Allah tahu. Adakah Allah itu zalim? Allah tidak pernah zalim. Tapi setiap yang Allah timpakan pada kita,
adalah demi untuk pandangan Allah kepada kita. Maka berlapang dadalah apabila kita sentiasa diuji dan diuji. Sakit tak pernah nak sembuh contohnya kan. Sebab bila sembuh kita akan makin jauh pada Allah. Contohnya kalau kita ini sentiasa dalam kejatuhan. Waktu jatuhlah kita datang dekat Allah. Cuba kita dalam keadaan nikmat. Ketika itu kita akan sedikit demi sedikit, saat demi saat, minit demi minit, jam demi jam, hari demi hari kita mula menjauh pada Allah. Kerana apa? Dah mula sibuk dengan dunia. Ini nikmat. Bagaimanakah Allah tu nak bagi pandangannya kepada kita adalah dengan ujian. Maka kita berdamailah dengan takdir Allah. Qada dan qadar Allah. Untuk kita sentiasa rasa, ya Allah, kalau ketika mana kita menerima ujian, kita anggaplah itu pandangan Allah. Bagi orang yang dah dekat hati mereka pada Allah, ujian dan nikmat sama bagi mereka. Tidak ada beza. Malah mereka takut dengan nikmat. Kerana nikmat ini akan menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur Allah bagi kepada kita tak sibuk dengan dunia. Ada orang dia sibuk dengan dunia. Macam malam ni masih belum boleh balik lagi. Masih lagi tidak boleh masuk mana-mana kuliah. Hatta kuliah itu sentiasa berada di mana saja. Kalau buka Facebook tu, live tu terlalu banyak. Ada orang yang sekarang pun masih lagi memegang handphone untuk menengok media sosial. Tetapi tidak lalu untuk dia mendengar sedikit demi sedikit tentang ceramah-ceramah ataupun kuliah. Itulah yang dikatakan ini semua pilihan Allah. Ada orang yang hari ini masih lagi dalam pukul kita tengok 9 lebih ini, masih lagi duduk dengan aktiviti dunia. Sehingga mereka terlupa akan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Di siang hari kau keluarlah mencari rezeki. Tapi malam hari bagilah untuk aku. Adillah bagi Allah. Dah siang Allah bagi kat kita. Tapi kita malam masa itulah balik nak rehat. Kita penat. Kan? Kita jadi macam tu. Maka kita syukur pada Allah. Walaupun kita ni tidak ramai, tetapi moga-moga Allah bagikan kepada kita istiqamah dengan setiap amalan yang terlalu sedikit. Maka kita tengok, kita renung. Kita nak belajar satu-satu, nak kenal kepada Nabi kita ni satu persatu. Siapakah dia? Selepas Nabi kita jadi khalifah, siapakah yang penggantinya? Iaitu kadang-kadang kita tengok selepas Nabi kita siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni bukan dilantik. Kita je hari ni nak pilihan raya lantik. Nabi tidak pernah ajar kepada kita untuk melantik. Tetapi mereka ikut majoriti siapa yang lebih layak. Maka naiklah Abu Bakar. Selepas Abu Bakar naiklah iaitu Umar Al-Khattab. Dan akhirnya naiklah yang keempat iaitu Uthman bin Affan. Ketiga. Nabi, Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Uthman. Kemudian naik Ali bin Abi Talib. Naik pula iaitu Muawiyah. Saat Muawiyah ni lah yang berlaku dalam segi kata sistem monarki. Dia turun kepada ahli keluarga. Maka inilah yang kita kena tahu sedikit sebanyak yang dipanggil teknikal bagaimanakah lantikan pemimpin-pemimpin. Mereka bukan nak. Kalau kita hari ini berkempen nak, mereka tak nak. Hatta masa zaman iaitu Umar Al-Khattab pun, dia dah tahu. Dia dah mula sakit. Maka ketika itu Umar Al-Khattab kata kau kumpulkan 10 orang. Dia minta pada semua orang, kau kumpulkan 10 orang yang layak ni untuk menggantikan dia. Dia kata apa? Kalau kau tak jumpa walau seorang untuk gantikan Umar Al-Khattab, maka kau pancunglah ke 10-10 kepala tersebut. Macam tu. Tak ada berkempen. Kita hari ini kempen tau. Tapi itulah bagaimana. Begitu juga ketika zaman Uthman bin Affan. Iaitu dengan Abu Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman ni, dia ada hadis yang mengatakan cerita dia Abdurrahman bin Auf dengan Uthman bin Affan ni, dia dua-dua sama naik. Ada yang nak memilih Abdurrahman tetapi Abdurrahman tak nak. Abdurrahman ni sampaikan Nabi kita cakap apa? Dialah paling lama lama masuk ke dalam syurga. Sehingga Abdurrahman ini akan dalam keadaan yang
merangkak ataupun menyarap masuk ke dalam syurga. Abdul Rahman sangat takut. Lama sekali dihisap. Tapi Nabi kata apa? Kau tak boleh tak kaya. Sebab harta kau tu diperlukan oleh orang lain. Tapi Abdul Rahman ketika itu, dia memilih iaitu Uthman bin Affan. Dan seterusnya kalau tak silap saya, dia memilih untuk menjadi hakim. Pemilihan. Kalau kita hari ni, kita duk angkat diri kita sendiri. Duk berkempen. Tapi mereka bagaimanakah yang telah disusun oleh yang dipanggil Khalifah Ar-Rashidin. Inilah pegangan-pegangan kita. Pegangan-pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iaitu pertama kita ikut Al-Quran. Yang kedua kita ikut hadis. Tak selesai pada dua. Kita akan masuk yang ketiga iaitu Khalifah Ar-Rashidin. Ini ketiga. Dan yang keempat kita akan ikut kisas. Ini semua yang telah diajar oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang hanya berpaling pada ataupun mengikut kepada Al-Quran dan hadis. Balik pada Al-Quran dengan hadis. Tetapi kenapa wujudnya Khalifah Ar-Rashidin? Bagi melengkapkan lagi apa yang ada pada Al-Quran dan hadis. Dia lengkapkan lagi. Itulah lahir 4 Khalifah Ar-Rashidin. Menjadi sumber rujukan. Daripada Khalifah Ar-Rashidin ni lahirlah juga iaitu anak-anak murid. Contohnya siapa? Imam Al-Ghazali, Abu Hurairah. Itulah antara imam-imam yang besar, yang masyhur. Dan hari ini mereka semua tidak ada. Yang mereka tinggalkan hanya kitab-kitab mereka yang menjadi rujukan kepada ulama-ulama muktabar hari ini. Itulah salur jalur mereka. Salur jalur sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Khulafa Ar-Rasyidin, lahirnya tabi'in. Ini nak kena tahu ni dari segi teknikal dari bagaimanakah disusun setiap satu. Kalau kita tak tahu, itulah. Takut-takut kita terlepas daripada apa yang perlu menjadi ikutan. Maka dalam hukum ada 5. Hukum kita apa? Yang pertama, hukum halal, haram, harus, makruh. Kita tahu. Itu hukum kita ada 5. Bukan halal haram. Tak halal haram, harus dia tak terima dah. Makruh pun dia tolak. Contoh. Kita kena tahu. Maka itulah bagaimana nak kita kata yang kita perlu ketahui dalam hidup kita ini agar mudah. Kita belajar ni bukan untuk apa. Tetapi hari ini kita belajar adalah untuk membentuk akidah kita. Sebab Nabi kita pernah pesan pada kita. Apabila aku telah wafat nanti akan terpecah ni kepada 73 golongan. Satu je yang betul-betul masuk ke dalam syurga. Dan yang satu itu adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Yang 73 itu semua ahli neraka. Inilah hadis Nabi. Maka dalam ahli sunnah wal jamaah ni kita nak ikut yang mana? Itu ada ciri-ciri pegangan-pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dia ikut kepada Imam Asy'ari Al-Maturidi. Itu kita kena tahu. Tapi dari segi fiqah ni kita ikut Imam Syafi'i. Dari segi tauhid tasawuf ni kita ikut Al-Asy'ari Al-Maturidi. Manhaj kita dari segi manhaj kita, mazhab kita, bagaimana kita nak mengetahui semuanya itu. Semua kita kena fahami dengan jelas. Bukanlah kata ini ilmu yang tinggi. Tak apa Ustazah, kita ni Quran hadis je. Tapi bila tanya, rukun syahadah berapa banyak? Tak telan ilmu. Tak apa Ustazah, kita angkat syahadah macam ni Ustazah. Punya macam ni kata Allah kan langit. Allah itu bersemayam di langit. Maka tak bolehlah dengan menjisimkan Allah. Dengan itu kita diwajibkan mempelajari sifat 20. Daripada sifat 20 itulah kita akan tahu akan sifat-sifat Allah. Allah itu wujud qidam baqa muhalafatul lil hawadis, ada 20 sifat. Bagaimana Allah itu mendetailkan dengan sifatnya itu dengan asma wal sifat iaitu asmaul husna. Asmaul husna tu dia terkandung dalam sifat 20. Bagaimana Allah mentajalikan sifatnya di alam dunia. Bagaimana Allah mentajalikan sifat ni kepada diri seseorang manusia dan makhluk. Tetapi Allah dengan makhluk mana mungkin boleh bersatu. Tu kita kena faham sungguh-sungguh. Ibarat seperti minyak zaitun dan juga api. Yang dalam surah An-Nur tu. Kita duduk belajar tu. Minyak zaitun itu, tetapi api itu duduk di atas minyak zaitun. Tidak bersentuh. Itulah ibarat bagaimana Allah dengan kita. Dengan Allah mentajalikan sifat-sifat Allah melalui diri kita. Bukan diri kita itu Allah. Tu kena faham.
Okay? Kalau kita ada belajar hari itu, bagaimanakah sifat Allah bermula daripada sini sampai ke atas yang dipanggil sifat ma'ani Allah. Wujud dalam diri kita. Tapi kita tak boleh kita ni Allah. Allah mentajalikan sifat samar. Allah mentajalikan sifat basir. Allah mentajalikan sifat kalam. Allah mentajalikan sifat hayat. Semua dekat dalam diri seorang manusia. Itulah bagaimanakah Nabi yang kita duk tahu, kita cerita ni. Semua siapa dia yang disampaikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh. Pun kita pun kadang-kadang menteladah juga. Inilah nak sambut 9 hari bulan ni 12 Rabiul Awal. Pakailah pakaian-pakaian disukai oleh baginda Rasul kita, serba putih pakailah. Raikanlah daripada subuh tu sampai subuh esok tu, raikan Rabiul Awal. Walaupun ada orang yang tidak menyambutnya, kita sambutlah demi meraihkan kehadiran atau meraihkan tentang kelahiran Nabi yang kita cintai. Tak salah. Benda yang kita buat baik, kita buat. Banyakkan bersedekah. Banyakkan berselawat. Banyakkan kita ini menghidupkan sunnah. Waktu inilah kita banyak. Moga-moga mengalir barakah dalam bulan Rabiul Awal. Sebab tu ada kadang-kadang ada ustaz kata, kalau nak buka kitab Asyama'il, pondok-pondok duk baca kitab Asyama'il bulan Rabiul Awal. Sebab dia ada cahaya. Cahaya Nabi tu mula sampai. Mula kita rasa. Macam kisah ibarat kalau cerita pasal perang Uhud tu, macam kita ada dekat perang Uhud tu. Kalau tentang Nabi itu kalau kita tengok Nabi bagaimana dia dengan Siti Khadijah, bagaimana dia dengan Siti Aisyah tu kan, kita macam ada kat situ, macam seronok sangat. Sampai macam tu. Kena rasa gembira ni. Rasa excited. Macam mana Siti Khadijah itu. Yang Jibril bawa berita. Wahai Muhammad, dia kata kau sampaikan salam kepada Siti Khadijah. Excited ni Nabi. Nampak dia Siti Khadijah. Ya Allah, Khadijah. Kau tahu tak? Sampai macam tu kita kena rasa, ya Allah. Gembiranya Nabi, kita dapat rasa. Sedihnya Nabi, kita dapat rasa. Begitulah bagaimana nak memupuk dalam jiwa kita ni. Yalah, kita bukan alim ulama. Kita bukanlah para wali. Kita ni jauh sekali orang berilmu. Mungkin yang di depan saya ni lebih ilmunya tinggi. Lebih ilmunya banyak. Saya ni mungkin banyak aibnya. Nampak mulia sebab Allah tutup aib. Kan? Mungkin lebih mulia. Moga-moga kita ni Allah satukan kita dalam satu keluarga yang membawa jiwa-jiwa para Nabi. Tak ada pun kat sini kita nak raih, oh dia ni orang kaya, oh ini orang hebat. Jadilah seperti macam mana kita cerita 2 hari lepas. Sahabat-sahabat Nabi ni, oh yang ni terror dalam peperangan, yang ini terror dalam bab ilmu, yang ni terror bab ini. Apa kerja Nabi? Sampaikan dakwah je. Nabi nak pergi berperang, takkan Nabi nak asah pedang. Sedangkan pedang Nabi sangat tajam. Ada tukang asah pedang. Tapi dalam gerakan dakwah yang sama. Kalau Nabi nak pergi berperang, nak menyelamatkan umat Islam, nak membebaskan hamba saya, takkan Nabi nak pergi berdagang? Tidak. Siapa yang membantu perjuangan Nabi dari segi kewangan? Itu saudagar-saudagar. Abdurrahman bin Auf contohnya, Uthman bin Affan. Ini pentingnya sahabat-sahabat yang berniaga untuk membantu kegiatan dakwah. Jawapannya sama. Cuma tidak terlibat dalam medan perang. Kalau kita tengok Uthman bin Affan ataupun Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni kalau dalam peperangan dia akan bagi je semua. Tak ada satu dia tinggal. Dia akan bagi. Sehingga Uthman bin Affan ni pun kaya juga. Uthman bin Affan pun ambil. Daripada yang diberikan kepada seluruh. Contohnya kalau dapatlah 300 dirham. Uthman bin Affan pun ambil. Orang pun tanya, wahai Uthman, kau kan dah kaya, kenapa kau ambil? Aku ingin ambil berkat daripada Abdurrahman bin Auf. Sampai macam tu. Nak ambil berkat. Maka dia ambil lah. Tetapi Abdurrahman bin Auf akan turut bersama-sama dengan Nabi kita turun dalam medan peperangan. Ini dia. Tapi kita hari ni kadang-kadang bagi duit je. Tapi kita duduk rumah. Kita buat apa? Tak apalah Ustazah pergi lah. Tak apa saya insyaAllah kalau ada apa-apa Ustazah bagi tahu. Tapi kita tengok perjuangan mereka. Untuk kita jadikan apa? Pertama, inspirasi. Sebab itu, ada ulama' yang mengatakan, guru saya cakap,
ini zaman kebangkitan Islam ni dah mula naik. Maka orang-orang bisnes khususnya tolong jangan terlepas pandang untuk mengambil peluang dalam kenaikan ekonomi Islam. Dah mula naik kan? Dalam keadaan dah mula naik, bukan kita ditindas. Kita je rasa ditindas, tidak. Sebab kalau kita nak tengok bagaimanakah growth, bagaimanakah pertumbuhan madrasah-madrasah, bagaimanakah pertumbuhan sekolah-sekolah pondok, naik macam cendawan baru lepas hujan. Permintaan sangat tinggi, kesedaran sangat banyak. Maka golongan-golongan usahawan, tolonglah. Jangan leka, jangan lalai, janganlah mikirkan nafsu. Berjuanglah sehabis-habisnya agar menjadi sebahagian daripada tentera-tentera Islam yang membangunkan ekonomi Islam. Ni dah mula rasa dah ni. Jangan takut. Berosahlah macam mana pun nak bisnes. Untuk bantu kegiatan-kegiatan dakwah-dakwah ini untuk kita bantu bersama-sama. Tak dapat bagi RM5,000, bagilah RM50 sebulan. Takkan tak boleh. Tak dapat RM50, tak apalah, RM5 pun tak apa. Janji dapat sebahagian. Itulah sampai ni. Khususnya bagi mereka yang terlibat secara wang ringgit, kederat, pengorbanan, harta, jiwa, ini lagi besar. Kalau ada masa nanti, ikutlah sama-sama nak pergi dakwah. Buka dakwah. Kalau kita hari ni, memanglah kalau tengok, kita kadang-kadang, kita bukan tak nak pergi tempat yang besar-besar, pergi juga. Kan? Kita nak juga mengambil barakah. Tetapi kalau jadi dalam semua grup ni lebih dekat. Lebih senang faham, lebih mudah. Contohnya macam tu. Cuma kadang-kadang kita minta pada Allah, Allah berikan kepada kita iaitu satu je, kelapangan masa. Nak kata sibuk, semua sibuk. Semua. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustazah, hari Ahad buka kuliah, ingatkan tak ada. Kalau ada masa saya buka. Kan? Alhamdulillah hari ni, kalau contoh macam Zoom kita ni ditaja sepenuh ni. Ditaja sebab Zoom ni dia ada record. Sebab tu saya banyak gunakan Zoom. Saya akan record, saya akan masuk pada YouTube, channel YouTube. Cuma saya ni kurang cerdik dari segi buat TikTok. Siapa yang ada video TikTok pendek-pendek tentang saya tu, bagi saya akan post. Ataupun kita akan bantu post untuk menyebarkan dakwah. Sebab salah satu daripada pesan guru saya untuk masuk secara TikTok. Tapi itulah TikTok pun tak pandai buat, macam mana gaya kan. Tak payah apa pandai, tapi siapa yang pandai tu insya-Allah boleh bantu. Okey, insya-Allah sekadar itu saja untuk malam ini. Esok hari Jumaat kalau ada kesempatan saya akan buat kuliah kalau ada, kalau tak ada masalah, dan insya-Allah semuanya ada dari segi bentuk rakaman. Rakaman ni nak tengok dekat mana? Tengoklah nanti di YouTube atas nama saya sendiri insya-Allah.